Allahu Akbar, Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه. أما بعد. InsyaAllah pada pagi ini kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan ataupun nadharan. Nazar sebagai nazar kita sebut nadharan ataupun manzuran lillahi ta'ala. Kalau rasa nak pahala tu banyak, tukar kepada nazar. Kalau rasa nak pahala tu sebagai sunat, sunnatan lillahi ta'ala. Ataupun nazar itu kita tukar kepada manzuran, dinazarkan. Jangan qaid dengan masa. Kalau qaid dengan masa, kita tak boleh keluar selagi tak habis masa. Kita tak perlu qaid dengan masa. Hanya kalau nak nazar, nazar kerana Allah SWT. Jangan sebut berapa jam, berapa hari. Hanya qadar ketika kita berada ni, kita nazar. Nazar lon ni juga, mari niat nazar sekarang juga tak ada masalah. Sebab nazar ni dia kena buat. Makna kita berjanji dengan Allah Ta'ala untuk nak laksanakan ibadah tersebut, dia panggil nazar. Jadi pahala nazar ini berbanding dengan sunat. Panggil tak dengar adalah semaya fardu dengan semaya sunat, maka lebih pahalanya semaya fardu. Maka begitu juga dengan kita niat nazar ketika kita beriktikaf. Begitu juga dengan sedekah. Sedekah sunat dengan sedekah nazar beza. Kalau kita rasa nak pahala tu lebih, ya Allah, kita niat nazar selalu dah. Ya Allah, duit ni ada ni dalam poket ni ada, dalam poket ni ada RM1. Ya Allah, aku bernazar nak sedekah RM1 ni, bernazar. Pahala tu jadi kita upgrade pahala. Sebab pahala nazar ini dia panggil nazar ini wajib. Maka bila kita tunai yang wajib, maka pahalanya berlipat kali ganda. Panggil tak dengar dah dengan sunat ni. Itu dalam permasalahan sedekah. Jadi sama je benda tu. Jadi tuan-tuan semua, insyaAllah pada pagi ini kita akan mempelajari surah yang ke-102, surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur ini surah yang mana dia panggil surah yang At-Takatsur maknanya memperbanyakkan. Kalau bahasa Kelantan panggil badi banyak, badi. Sebab dia panggil At-Takatsur, badi banyak. Sama juga dengan kita baca, bila kita mengaji Quran, kita baca Quran, kita panggil apa ni, bila kita bulan puasa ataupun tidak bulan puasa, kita panggil sahabat-sahabat kita ni kawan baca, demo dengar. Demo baca, kawan dengar. Dia panggil apa? Ni kita dah buat bulan puasa ni, baca Quran ni.
duduk buat halaqah-halaqah Quran. Kita panggil tadarus. Tadarus tu ada alih tadarus. Tadarus tu maknanya kalau seorang tak boleh tadarus, tak panggil tadarus. Kalau dua paling kurang, dia panggil tadarus lah. Badi baca, demo baca, kawin dengar. Kawin baca, demo dengar. Dia badi baca tu. Dan gili baca, gili dengar. Sama juga at-takasur. At-takasur tu ada alih. Maknanya apa? Badi banyak. Kawin cari, demo cari. Kawin kumpul, demo kumpul. Kawin peripung, demo peripung. Kawin kutik, demo kutik. Tu dia panggil at-takasur. At-takasur ini maknanya berlumba-lumba untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya harta. Tu dia panggil at-takasur. Dalam surah at-takasur ini diletakkan nama at-takasur kerana pada ayat yang pertama ada perkataan at-takasur. Allah sebut dalam surah ini ayat yang pertama. Surah at-takasur ini surah Makkiyah yang mengandungi 8 ayat, yang mana manusia ini bermakna at-takasur itu ialah membawa makna manusia ini orang panggil bergebuk-gebuk, saling mengumpulkan kekayaan, banyaknya harta benda. Jadi atas dunia ni memang lagu tu dah kita ni. Jadi kita ni ada orang panggil manusia-manusia yang hidup atas muka dunia ini. Mereka ini saling ingin memperbanyakkan apa? Dia panggil yang pertama ialah kekayaan, banyak harta benda. Betul dah tu. Kita pun ada tu, badi banyak harta. Yang kedua dia panggil badi banyak apa? Keluarga. Keluarga, banyaknya isteri, banyaknya anak-anak. Orang Arab ni tidak Arab sajalah, kita pun kadang-kadang kita berbangga. Demo bini berapa? Kau bini seorang aja. Oh, tak boleh pergi demo. Kawan dua. Oh, demo tak boleh pergi lagi. Kawan tiga. Oh, kawan rapat dinding 4. Tangan kawan nak tambah, kawan buasa. Kawan buasa, kawan cerah seorang, kawan tambah lagi. Tu kita dengar di telinga-telinga kita, manusia saling badi banyak. Lepas tu anak demo anak berapa? Kita tak ramah, kita boleh lah 12 jari, 12 tangan ni. Kita tak ramah, kalau kaki tangan cukup. Kaki boleh 10 jari, tangan 10 jari, 20 anak. Badi sahu anak. Betul juga tu. Badi kumpul keluarga. Dan yang ketiga, manusia di atas muka dunia ini dia panggil at-takasur, saling banyak, badi banyak apa dia? Kedudukan, pangkat, pengaruh. Ni orang kawan, ni orang kawan, ni kawasan kawan. Tu keluar nama Abelung, Abengoh. Dah Ayanda. Keluar belakanglah nama-nama ni. Kenapa? Kerana itu adalah pengaruh. Itu adalah pangkat-pangkat kedudukan. Sama juga minta maaf kalau musbuk. Maknanya kita ada orang panggil anugerah-anugerah. Yang sultan bagi. Ada orang boleh anugerah ni dengan cara dia boleh anugerah ni daripada sultan ni dengan sebab jasa. Itu biasa. Tu aku boleh bagi dengan sebab jasa dia ni besar kepada daerah, kepada negeri, kepada negara, kepada masyarakat. Jasa dia ni. Maka tu aku boleh bagi anugerah sekian. Datuknya ada aja di ATO, ada di ATO saja, ada di ATUK. Tu anugerah. Ada orang tak cukup dengan satu datuk, dia tambah lagi dengan Datuk Seri. Ada yang tak cukup dengan Datuk Seri, dia tambah lagi Datuk Seri lain ni. Dia bayar
Dah. Ada beli dengan Sultan Melaka. Masuk Sakoba dulu kan. Sultan Melaka pula masuk mahkamah pula. Jadi Sultan Melaka yang tidak diiktiraf, yang kerajaan tidak diiktiraf, raja-raja tidak iktiraf, dia tu Sultan Melaka. Masuk mahkamah. Jadi tuan-tuan semua ni nak ceritanya manusia di atas muka dunia ni, sambil duduk atas muka dunia ada dia panggil PA perangai, suka mengumpulkan. Dan juga keistimewaan, mereka mengumpulkan kemahiran dan bakat-bakat tertentu. Di antaranya, minta maaf lah kalau ambo sebut lagi, demo ni puak-puak mana? Kita puak-puak Muay Thai belah ni, kita puak-puak silat belah ni, kita puak-puak taekwondo sebelah ni. Jadi body-body. Ambo pernah di Mesir, nak cerita sikit lah. Di Mesir ada kumpulan ni daripada Indonesia. Tapi ada juga anak-anak, orang panggil anak-anak buah ni daripada Malaysia. Daripada Kairah dia pergi cari hamba di Tonto. Pergi cari kita di Tonto. Tonto ni jauh jugalah, lebih kurang hampir 200 km. Daripada Kairah pergi ke Tonto semata-mata untuk nak silat, untuk nak lawan silat. Bila sampai di Tonto ni tengok jamnya dekat pukul 12. Dia mari ketuk rumah hamba 12 pagi, 12 malam. Kata apa masalah ni? Mari mana lagi? Mari Kairah. Mari Kairah. Mari Kairah ni tujuan apa? Mari masuk dalam rumah. Mari masuk. Dia kata tak saya masuk nak lawan. Mari nak lawan. Dia tak khabar. Mari nak lawan daripada Kairah tu, mari nak lawan silat, nak bergocor. Kata apa tengah-tengah malam nak bergocor, nak lawan apa? Tak boleh nak lawan, kita lawan dulu. Kita lawan dulu. Nak lawan. Jadi tuan-tuan semua, kita pun rasa masya-Allah ni. Jadi dia rasa berbangga dengan ilmu yang ada. Lepas tu hamba kata tak apalah, kalau lagu tu kat naik atas sutuh. Naik atas sutuh sama sore. Sama sore. Sama sore masya-Allah. Sama sore ilmu dia guna ni ilmu seru. Dia kena seru dulu, dia seru. Bila dia seru, jin akan masuk dalam tubuh dia. Tu. Dia kena pam dulu. Dia kena pom dulu. Duduk kuda-kuda, duduk cara kuda-kuda dia pom. Hamba kata aku tak kerti ni, aku tak kandal ni. Tapi mari jauh. Dia tu sahabat hamba. Tetapi dia mari dalam keadaan tak sedar. Hamba kata tu bukan dia, tu jin tu duk cakap. Jin tu. Dia tak kenal hamba ni. Dia kata aku nak lawan mu mana ni. Dan kita pun ajak masuk dalam rumah, tak saya masuk. Akhir sekali tak apalah, naik atas. Atas tu sutuh lah belakang tu. Tak ada bilik, tak ada apa dah, sutuh atas loteng, atas sekali, atas bumbung. Orang Arab dia tak ada bumbung begini. Dia bumbung cerik gitu, boleh tidur kati apa atas lah. Kalau nak letak air lembu atas lah. Jadi hamba kata tak apa dah. Kata buatlah, nak buat macam mana? Dia pom gitu lah. Pom tak khabar dah tu. Tak khabar. Kok mari pun tak khabar dah, pom lagi. Kau tak khabar. Hamba kata buatlah, buat. Dia pun juruf tu, dia juruf. Hamba kata tawakkal Allah, bismillah tawakkaltu ala Allah. La haula wala. Duk main gitulah hamba ni, la ilaha illallah, tawakkal Allah. Apa nak jadi serah pada Allah. Dia juruf hamba tu. Hamba rasa angin, rasa lalu angin tu. Hamba tolak gitu. Lepas tu hamba kata duduk dengan izin Allah. Ini hamba rasa bila bertembung kalimah la ilaha illallah dengan kebatilan, benar la ilaha illallah Jadi hamba di atas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hamba qasak, ya Allah tolonglah, ya Allah tolong tunjuk bukti kekuasaan kamu, ya Allah. Hamba telah buat apa dia buat hamba. Jadi dengan izin Allah pecah belipak dia tu. Tok guru dia kata ilmu kamu ni tak boleh dah ada di kamu.
Sebab pecah sarai tu pecah. Sarai tu. Malah nak sebut dah apa nama hak ilmu dia belajar tu, tapi nak ceritanya duk atas muka dunia ni itu hak kita lalui, pengalaman orang lain. Bab masalah apa ni? Masalah keistimewaan kemahiran yang Allah beri ni, dia badi kuat. Duk badi atas muka dunia ni, duk badi popo, tenaga, kaki tangan, ahli badi ramah dah. Itulah keadaan duk atas muka dunia ni. Allah Subhanahu Taala sebut dalam surah At-Takatsur, di mana manusia duk berlomba. Siapa bila nak berlomba ni? Siapa bila ni? Allah SWT sebut dalam ayat yang kedua, sehingga bila. Jadi tuan-tuan semua, sebab nuzul ni sebabnya Allah Taala turunkan surah ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ibnu Abi Hatim an Ibni Buraidah fi qawli alhaakumut takatsur. Qala, maka turunnya nazalat fi qabilatain min qabailil ansar. Ada dua kabilah daripada kabilah Ansar. Fi Bani Harithah wa Bani Al-Harith. Ada Bani Harithah, ada ni dikatakan ceritanya ada dua kabilah di kalangan kaum Ansar. Kabilah ini nama dia kabilah Harithah dengan kabilah Harith. Harith dengan Harithah. Ada ta dengan tak ada ta. Harith dengan Harithah. Mereka ini tafakharu wa takatsaru. Mereka ni duduk berbangga-bangga. Duk rasa kabilah masing-masing ni rasa hebat. Kabilah kawan ni pokok kawan hebat. Takatsaru dan saling mengumpul kekuatan, kekayaan, harta benda. Faqalat ihdahuma fikum mislu fulan ibnu fulan wa fulan. Maka berkata salah satu daripada kabilah ini, iaitu antaranya Harithah, Bani Harithah dia sebut, dan Bani Harith pun sebut ni. Dia kata apa dia? Di kalangan kamu orang ramai ni, kabilah-kabilah lain ni, ada ke tidak serupa dengan orang si fulan bin si fulan dalam kabilah kita ni? Ada ke tidak orang seperti ini? Orang seperti kita ni orang hebat. Ada boleh lawan dia tak? Tu soalan. Wa qala al-akharun mithla dhalik. Dan kabilah satu lagi pun duduk berbangga juga. Puak kita ni ada orang hebat. Ada orang hebat, ada orang kaya, ada orang yang ada pangkat kedudukan. Orang lain ada ke tidak boleh lawan puak kita ni? Lagu tu. Dia badi. Faja'alat ihda at-ta'ifatain taqulu fikum mithlu fulan. Maka salah satu daripada kumpulan ini dia berkata, fikum mithlu fulan yushiru ila al-qabri mithlu fulan. Siap ajak pergi kubur nah. Kita pergi kubur. Kalau contoh kita ni kubur londan ni. Demo tak percaya pokok kawan hebat. Mai pergi kubur. Dia ajak pergi kubur. Ajak pergi kubur ni tujuan apa? Tunjuk kubur ni. Ni arwah kawan ni. Kedai bel dulu ni. Ni gemulah kawan ni. Hebat ni. Bagai mati dah. Mati dah ni. Pergi kubur ni. Wa fa'ala al-akharun mithla dhalik. Maka kumpulan ni kabilah ni berkata, Harith dengan Harithah ni duk balik. Kawan ada juga. Nak balik, nak tunjuk hak mati dah ni. Hebat juga ni. Mula arwah ni ni hebat juga ni. Fa anzalallah, maka Allah SWT turunkan ayat ni. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sampai habis. Ini di antara satu riwayat dia panggil asbabun nuzul. Allahu akbar. Kita pun bila tengok cerita ni, rasa takut kita, sebab suasana yang kita kena tempuhi, destinasi-destinasi yang kita terpaksa lalui. Sekarang ni kita sudah melalui destinasi yang pertama, destinasi alam roh. Kita lalu dah dulu, kita tak ingat ni. Masa kita di alam roh, Allah SWT tanya, siapa Tuhan kamu? Semua kita mengakui, baik keluarnya Islam tak Islam, kita akui ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna.
Adakah aku ni Tuhan kamu? Allah tanya kita di alam roh. Maka kita jawab, qalu bala. Mereka menjawab, semua menjawab, ya betul ya Allah. Kami adalah kami adalah hamba-hamba kamu. Kami adalah makhluk-makhluk hamba-hamba kamu ya Allah. Baik. Destinasi yang pertama kita lalui, sudah kita tak ingat. Destinasi kedua kita di alam rahim. Allah Subhanahu wa taala tiupkan roh kita. Roh kita ni Allah Taala tiup masuk di dalam janin, dalam body kita. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bi kasbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kita ni setiap kamu dikumpulkan, diciptakan oleh Allah SWT dalam rahim ibu kamu. Allah Ta'ala kumpulkan dalam keadaan yang pertama 40 hari, yang kedua 40 hari, yang ketiga 40 hari. 40 hari yang pertama dalam keadaan air mani, 40 hari yang kedua dalam keadaan seketul darah, 40 hari yang ketiga dalam seketul daging. Cukup 120 hari, fayanfukhu fihi ruh. Allah Ta'ala hantar malaikat supaya tiup ruh. Allah SWT suruh malaikat tiup ruh, hantar ruh. Ruh ni dimasukkan dalam rahim mak kita, dalam janin. Maka sebab itulah bila cukup 120 hari, maknanya berapa? 4 bulan. Kalau isteri kita mengandung, kita pun tengok perut bini kita lah. Perut bini orang tak boleh tengok. Kita pun tengok, bila pergi scan tu tengok, baby bergerak dah. Bergerak dah, baby bergerak dah. Jadi tuan-tuan semua betul lah, bila cukup 120 hari ditiupkan roh, maka ditentukan oleh Allah Ta'ala, ditetapkan dengan rezekinya, dengan ajalnya. Bikasbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Semua Allah Ta'ala takdir di kita, atas diri kita ni qada Allah tentukan. Termasuklah umurnya, ajal kitanya, rezeki kitanya. Allah Ta'ala tentukan pada masa umur kita 120 hari, ketika mana kita sudah pada ketika itu sudah jadi sebagai seketul daging. Jadi tuan-tuan semua, maka kita kena ingat, dia panggil ni baki asal lah. Baki asal, kita sudah lalui di alam janin, alam rahim. Sudah kita lalui destinasi yang kedua. Sekarang ni kita berada di destinasi yang ketiga. Kita tak nak pun kita kena keluar. Cukup masa kena keluar. Maka hiduplah kita atas muka dunia ni. Duduk lama mana? Lama mana? Pasti tak lama. Selepas ni kita kena terima hakikat ni. Selepas ni kita akan mati. Mati, kita terpaksa pergi ke alam seterusnya, iaitu alam barzakh ataupun alam kubur, yang disebut dalam ayat yang kedua ni, dalam surah At-Takatsur. Selepas di alam kubur, kita berada di alam kubur, kita tak tahu berapa lama, maka kita akan pergi pula, dia panggil alam akhirat, hari kebangkitan. Di sana kita akan dapati فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Menyesal bagi orang yang tak buat amal soleh. Kerana siapa dia buat amal, baiknya zarrah, baiknya syarrah, zarratan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا ataupun syarran, dia pasti akan lihat. Sama ada jahat dia buat, sama ada baik dia buat. Besar mana? Besar zarrah. Zarrah ni tak boleh tengok dengan mata kasar. Zarrah ni kena tengok dengan mikroskop. Tu makna besarnya zarrah. Walaupun besar zarrah dia buat jahat, pasti dia akan lihat hasilnya akhirat. Siapa dia buat baik, besarnya besar mana? Zarrah. Tuan-tuan boleh cerita ke tidak buat baik besar zarrah? Gapo dia buat baik besar zarrah? Kalau buat dosa, buat jahat besar zarrah. Apa dosa besar zarrah? Kejahatan itu kita pun tak tahu.
Nak kata derhaka uququl walidain, derhaka kepada mak ayah, tu bukan dosa kecil, dosa besar. Mengopak dosa besar, mencaci mencela dosa besar. Nak kata nak cari dosa kecil ni, dosa kecil yang besar zarah. Tak cakap nak cari kita tu. Jadi kalau kebaikan besar zarah, apa kebaikan besar zarah? Nak ceritanya Allah Ta'ala kata, haluh mana jahat membuat, haluh mana baik membuat, maka tengok di akhirat nanti. Sebab itulah tuan-tuan semua, bila kita duduk di majlis ilmu ni, kita duduk sini ni, antara subuh, lepas subuh ni sekejap kita duduk dalam lebih kurang 7 lebih, kita balik. Kita duduk sehari-hari ni, kita tak berasa. Kita tak berasa benda tu di sisi Allah SWT, Allah sediakan pahala yang besar. Bila kita mati, maka pada ketika itu kita perasa Allah mujurnya. Allah mujur, ya Allah. Duduk pergi semaya Jumaat, Allahu Akbar. Allah mujurnya baca Quran, Allah mujurnya beriktikaf, Allah mujurnya buat baik, Allah mujurnya bersedekah, Allah mujurnya, ya Allah. Mujur pada masa itu. Katakan rasa mujur. Yang bahasa Kelantan kata mujurnya. Bahasa luar dia tak panggil mujur. Nasib baik mujur, ya Allah, syukurnya. Sebab itulah bila mereka yang menerima surat amalan dengan tangan kanan, itu tanda ahli syurga. Itu kata mereka syukur, suka, seronok, disebut dalam Al-Quran Karim, seolah-olah mereka ni melompat. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah, ya Allah. Suka seronoknya mereka yang bila mana terima surat amalan dengan tangan kanan, tiba-tiba masa nak ambil surat amalan ni, tangan kanan Allah bagi bergerak. Dia pun capai surat amalan ni, sudah. Bila boleh surat amalan ni, dia tahu dah. Dia ni adalah orang yang dikasih Allah SWT akan masuk syurga Allah. Dia pun buka surat amalan dia. Ni, umuqra'u kitabiyah. Ni, baca tengok ni. Ni, surat amalan yang kau buat amal soleh dulu. Ni, semua ni soleh. Sahur lah. Gembira ni, gembira. Nah, Allahu Akbar. Hak mana menerima surat amalan dengan tangan kiri? Wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Hak mana terima surat amalan dengan tangan kiri, naudzubillah min dzalik, mereka kata apa dah? Allah, kalau Allah tak bagi surat amalan hari ni, itu lebih baik. Tak payah terima surat amalan lah hari ni. Sebab apa? Sebab dia menyesal. Jadi tuan-tuan semua, jangan kita orang di antara orang yang menyesal. Kalau nak menyesal dunia, jangan menyesal akhirat. Sebab dunia boleh baiki. Tak ada SRP, tak ada SPM, boleh cari makan insya-Allah. Tetapi kalau di akhirat tak ada pahala, tak ada amal soleh, berat nana kita. Nauzubillah min dzalik. Jadi tuan-tuan semua, insya-Allah kita akan mempelajari surah At-Takatsur. Dan di antara kelebihan surah At-Takatsur ini, antara kelebihan dia lah, kalau kita nak buat amal, antara kelebihan surah At-Takatsur ni, kalau orang tu baca, insya-Allah, kalau dia baca banyak, surah At-Takatsur ni baca sampai habis lah 8 ayat ni. Dia baca, kalau dia baca ini di antaranya lah, siapa yang membaca surah At-Takatsur, banyak-banyak di antaranya kelebihan. Kalau antara dia boleh baca 100 kali, sehingga dia tertidur. Kalau dia minta dengan Allah SWT, nak mimpi, nak melihat Rasulullah, insya-Allah Allah SWT boleh bagi. Itu di antara kelebihan. Siapa yang rezeki dia tu agak sempit, dia nak perbanyakkan, minta Allah Ta'ala perbanyakkan rezeki kepada dia. Boleh dia baca surah At-Takatsur banyak-banyak. Baca banyak-banyak. Itu di antara kelebihan surah At-Takatsur. Makbul hajat pun juga boleh, supaya Allah Ta'ala makbul hajat kita, baca banyak-banyak surah At-Takatsur. Dia ada kelebihan. Sama juga bila kita nak kepada rezeki kita tu Allah Ta'ala beri lebih, maka usaha ikhtiar kita minta dengan Allah Ta'ala, doa kita mesti lebih. Di antaranya surah
Inna a'tainakal kautsar, surah Al-Kautsar pun sama dengan surah At-Takatsur. Boleh kita ulang banyak-banyak. Baik tuan-tuan semua, insya-Allah kita baca seperti biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan semua, ayat yang pertama dengan ayat yang kedua ada ra yang kita kena baca tebal, tafkhim ra. Alhaakumut takatsur, ra tu mati. Ra tu bila berbaris, sebelum ra itu berbaris di hadapan, maka ra itu kita kena baca tebal. Alhaakumut takatsur, sur. Ayat yang kedua hatta zur, ra tebal lagi. Hatta zurtumul maqabir. Ra nipis. Masa tu kita kena swing jadi nipis. Hatta zurtumul maqabir. Bir tak boleh baca hatta zurtumul maqabir. Oh salah. Hatta zurtumul maqabir. Ra tu jadi nipis. Yang lain yang berasa la tarawun. Di sini kalau anak-anak kita baca, kita kena jelaskan la tarawun. La tarawun. Ayat yang ketujuh. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Yaqin qaf. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Ayat yang keenam. La tarawunnal jahim. La tarawunna. Wa tu biar jelas. La tarawunnal jahim. Hamba rasa di situ tak ada masalah lah. Cuma qaf tu pastikan jangan jadi kaf di ayat yang kelima dengan ayat yang ketujuh. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Yaqin kadang-kadang kalau tak beringat, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Tak tu salah tu kaf. Jangan jadi kaf. Qaf masih kekal qaf tetapi berbalik di bawah. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ayat yang ketujuh.
thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. InsyaAllah yang lain alhamdulillah. Jadi hamba rasa sentuhan untuk tajwid ni hamba rasa tak perlu sangat dah, sebab awal-awal baru ni hamba dah bagi penekanan sikit. Jadi insyaAllah kita terus kepada tadabbur makna. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan ayat yang pertama. Allah Ta'ala firman selepas daripada basmalah. Basmalah ni ringkasan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita sebut lama tak baca basmalah, faham dah tu. Basmalah ialah Bismillahirrahmanirrahim. Selepas daripada basmalah, Allah Subhanahu wa ta'ala, basmalah ni dia panggil bukan daripada surah ini, tidak termasuk dalam awal surah. Awal surah bukan ada ayat yang pertama, tidak. Basmalah tak termasuk kecuali surah Al-Fatihah. Basmalah pada surah Al-Fatihah itu ayat yang pertama. Ni di sini tidak. Ayat yang pertamanya alhaakumut takatsur. Alhaakum. Sepatutnya kalau kira-kiralah susunannya alha at-takatsurukum. Tu sepatutnya kan susunan, tapi ini adalah mukjizat Quran yang Allah Taala jadikan ianya kalamullah. Hebatnya Al-Quran Al-Karim. Jadi Allah Taala susun alhaakumut takatsur, comel dengan huruf ra di ujung. Maknanya apa? Kamu telah dilalaikan daripada mengerjakan amal bakti oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya harta benda, anak pinak, pangkat dan pengaruh. Tadi kita duk bincang tadi. Jadi kamu ni telah dilalaikan, ditipu dayakan oleh apa? Oleh perangai at-takatsur. Duk balik, duk cari, duk berlumba-lumba mencari kekayaannya, harta bendanya, anak pinaknya, pangkatnya, pengaruhnya. Duk atas muka dunia ni duk balik. Duk balik Bila ni habis hak duk balik ni? Bila dia ending dia? Kalau kita tengok cerita, kalau tak ada ending, dia tak ada sudah dia, tak habislah cerita tu. Cerita Piramli dulu dia tulis habis cerita tu TAMMAT, tamat. Kok Arab tu tamat. Lepas tu buat emsa, tamat. Sebenarnya tamat tu mana? Sempurna, habis. Jadi bila habis cerita at-takatsur ni untuk manusia di atas muka dunia ni, bila habisnya? Hatta zurtumul maqabir. Tu dia. Ayat yang kedua, Allah SWT peringatkan sehingga kamu masuk lubang kubur. Habis tak ada dah lah. Jadi tuan-tuan semua, maka bila kita masuk kubur, maka tak ada apa dah kita ni. Sebab itulah tuan-tuan semua disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulul abdu mali mali wa inna ma lahu min malihi thalath ma akala fa afna aw labisa fa abla aw tasaddaqa fa amdaita wa ma siwa dhalika fa dhahibun wa tarikuhu linnas. Nabi kata apa dia? Manusia ni bila dia ada harta, dia akan sebut hartaku, hartaku, hartaku. Padahal ia hanya mendapat 3 perkara daripada hartanya, iaitu apa dia? Apa yang ia makan lalu ia menghabiskan. Hak dia makan, hak dia nak beli, nak berapa boleh dia perhabis, itu dia boleh belilah dengan harta dia. Ataupun labisa fa'ablah, ataupun dia boleh beli pakaian, nak beli pakaian begitu bolehlah dengan harta dia. Tasaddaqa fa'amdaita, ataupun ia boleh sedekah dengan harta dia. Sama ada kita nak sedekah boleh, nak beli boleh, nak beli pakaian boleh. Nabi kata tak ada masalah, dan kita boleh bersedekah dengan harta kita. Wa ma siwa dzalik,
Selain daripada hak kita buat tadi, hak kita duk guna makan hari-hari, hak kita sedekah, hak kita infak, hak kita apa ni, kita wakaf. Semua ni selain daripada tu, ma siwa dzalik fadhahibun wa tarikuhu linnas. Hak selain daripada itu, maka ianya akan hilang, tak ada daripada kita dah. Dan juga kita akan bagi kepada siapa? Kita akan bagi kepada orang yang kita tinggalkan, iaitu isteri, anak-anak, keluarga kita. Bagi pada demo dah. Kita tak guna dah sebab kita mati dah. Ambo ingat dulu sebelum ambo pergi ke tempat ni, kawasan ni, sebelum ambo dipastikan, ambo dengar cerita di sana pada ketika itu. Ni agama lain lah. Mereka pada ketika itu, mereka beranggapan kalau orang ni mati, dia akan masuk ke dalam kubur ni basikal. Tujuannya dia beranggapan kalau orang mati ni, mayat ni, bila dia puas, dia boleh giraun dengan basikal. Ada amu tak sebut negeri lah kan. Lepas pada Abu Sapa tu dah ada setahun 2 tahun lepas tu tak ada dah budaya ni. Sebelum tu juga ada mereka beranggapan bila mati ni, mah pakaian ni, alat-alat solat, alat-alat makeup, alat-alat apa ni, mah perak ni, hak tua dia ni duk atas muka dunia duk pakai, dia akan letak juga dalam kubur. Maka ramailah hak orang gigali balik. Ambil emas tu, ambil emas ni, boleh emas lah. Lepas tu mereka pun tak letak. Jadi bila pergi gali tu tengok tak guna pun, boleh kau orang hidup juga. Jadi itu atas semua itu betul lah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis lain, yatba'ul mayyit salasa, yang mengikut kita pergi ke perkuburan ni ada 3. Nabi kata fayarji'u ithnan wa yabqa wahid ma'ahu wahid. Yang balik semula 2, yang ikut kita pergi masuk dalam kubur tu 1. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu. Yatba'uhu ahlu wa maluhu wa amaluhu. Yang pergi ikut kita ke kubur, Nabi kata ahli kita, ahli keluarga, harta kita dan amalan kita. Fayarji'u ahlu wa maluhu, dan balik semula ke rumah masing-masing ahli keluarga dengan harta kita balik. Tetapi wa yabqa amaluhu, Nabi kata yang berbaki, yang kekal dengan kita ketika kita mati adalah amalan kita. Jadi banyak ke amalan kita ni. Maka tuan-tuan semua insya-Allah buat amal soleh, buat amal soleh. Baik, maka Allah SWT peringatkan berhenti atas kasur ni hatta zurtumul maqabir. Maka Allah SWT peringatkan dalam ayat yang ketiga hingga 7, Kalla, jangan sekali-kali bersikap demikian. Jangan duk buat amal hak dia panggil hak tak baik atas kasur ini. Kenapa? Saufa ta'lamun. Saufa tu mana akan kamu ketahui nanti. Kamu akan mengetahui kelak akibatnya yang buruk semasa hendak mati. Masa nak mati, tahulah kita keadaan masa tu. Kita tidak berhajat dah kepada harta benda kita. Pada masa nak mati ni tuan-tuan semua, pada masa tu kita ni ibarat Nabi kata seperti orang lemah air. Seperti orang lemah air. Pada ketika itu kita akan capai sebagaimana kita lemah. Bila orang bagi tali, kita akan pegang tali. Bila orang bagi tayar, kita pegang tayar. Orang bagi kayu, kita pegang kayu. Orang sendiri tuju nak menyelamatkan kita, kita akan khabak dia. Kita akan capai masa tu sebab kita lemah. Itu ikut pengalaman yang berlemah. Lemah air. Bila orang mari tolong kita, kita khabak dia. Kita khabak dia, kita khabak dia, dia pula lemah. Tu bahaya. Tolong orang lemah ni. Hamba budak-budak dulu pernah lemah. Jadi orang tolong kita tu, dia pula dia kata, kita pula lemah. Itu bahaya sebab kita akan capai masa nak mati. Gitu juga Nabi kata, masa nak mati, orang nak mati ni akan capai. Maksudnya apa dia? Dia akan capai hak dia dengar semua tu, dia akan ikut. Sebab itulah bila nak mati Nabi sebut laqinu mautakum la ilaha illallah. Tolong talqin, ajar orang yang nak mati tu dengan kalimah, jangan sebut hal lain.
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia akan ikut walaupun mata dia pejam, dia tak dengar. Kita nampak kita kata dia tak dengar, tetapi dia dengar. Pada masa tu dia akan capai. Sebab itulah bila kita ajar la ilaha illallah, insya-Allah dia akan ikut dengan hati dia, paling kurang, ataupun dengan hati dan juga mulut dia. Boleh ikut la ilaha illallah. Nabi kata man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi kata siapa yang akhir kalam dia, lafaz yang dia boleh sebut baik dengan hati baik dengan lisan, ketika akhir hayat dia sebut la ilaha illallah, maka Nabi kata jaminan dia ni boleh masuk syurga Allah SWT. Jadi tuan-tuan semua, kalla saufa ta'lamun, jangan bersikap demikian. Jangan duk atas muka dunia ni kerja kamu atas kasut, sebab kamu akan ketahui ketika saat kamu nak mati. Thumma kalla saufa ta'lamun, sekali lagi diingatkan, jangan sekali-kali kamu bersikap demikian, kamu akan mengetahui akibatnya yang buruk pada hari kiamat. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun, ini dua keadaan. Yang pertama, kalla saufa ta'lamun, ayat yang ketiga tu ketika nak mati. Thumma kalla saufa ta'lamun, kemudian jangan sekali-kali bersikap demikian, kerana kamu akan ketahui bila ketika berada di negeri akhirat. Hak masa nak mati tu tahu dah. Tidak pentingnya bagi kita ini at-takasur. Yang penting bagi kita adalah amal-amal soleh. Selepas mati pun kamu akan tahu. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala sebut lagi, dan sesungguhnya thumma kalla saufa ta'lamun. Itu ayat yang keempat. Ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Demi sesungguhnya, kalla law ta'lamuna ilman yaqin, kalaulah kamu mengetahui apa yang kamu akan hadapi dengan pengetahuan yang yakin, tentulah kamu akan mengerjakan perkara-perkara yang menjadi bekalan kamu untuk hari akhirat. Kalaulah kita tahu lagu ni mati, masa tu kita yakin dah. Kita ilmu yakin ni, dia panggil ilmu yakin ni, tengok dengan mata kepala sendiri. Oh, lagu ni malakul maut, Israelnya. Lagu ni mati sakarat ni. Sakarat ni mati. Sebab tu bila kita tengok orang mati, dia mandai. Dia panggil mandai ni lenggok gitu. Betul lah. Bila orang beriman ni, Nabi kata bila orang beriman ni dia mati, malaikat cabut rohnya melalui kepala. Kita pun tengok orang tua kita mati, mandai, dia lenggok. Kita tengok mata dia terbeliak ke atas. Maka diajar kepada kita luruk mata dia. Selepas dia mati tu kita luruk, tutup mata dia. Kita luruk. Sebab dia terbeliak ke atas tu, dia mengikut roh dicabut. Tapi orang kafir dicabut rohnya melalui kaki. Disentap. Nabi kata sakit mati ini seperti mana seolah-olah besi dimasuk daripada kaki ditarik songsang. Duri besi dimasuk dalam kaki kita dan ditarik sosai. Ditarik sosai tu kok mata begini. Bukan mata depan, kok balik. Sakitnya sakaratul maut. Allahu akbar, takutnya masya-Allah. Ketika kita nak mati, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar baca doa ni. Baca doa ni masa segar ni. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baca doa ni masa sihat. Doa ini baca masa hidup. Insya-Allah kita amal doa ini, Allah Ta'ala akan beri keringanan kepada kita dan bantuan kepada kita ketika kita nak mati. Itu dia cerita masalah bab kematian. Cerita dia panjang. Cuma mereka amalan yang diajak oleh Nabi supaya kita perbanyakkan baca Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan kamu palingkan hati kami, ba'da idh hadaitana, selepas kamu bagi hidayat comel kepada kami.
ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan berilah kepada kami ya Allah, kami nak rahmat. Masa kami nak mati ni ya Allah, kami nak rahmat kamu, nak apa kasih sayang kamu. Nah, kita berhajat pada pertolongan Allah Taala pada ketika itu. La tarawunnal jahim, ayat yang ke-6. Kita perhabis ayat yang ke-6. Ingatlah, demi sesungguhnya kamu akan melihat neraka yang marak. Al-jahim tu neraka yang marak menjulang. Api neraka tu menjulang tinggi. Api neraka tu dia bukan rendah, dia tinggi, dia menjulang ke atas. Nabi sebut yarkabu ba'daha ba'da, dia memanjat sama-sama dia mencakar sama-sama dia. Itu keganasan api neraka. Allahu akbar. Takut tuan-tuan semua bila kita dengar cerita neraka ni. Masya Allah, takut. Sahabat-sahabat ni bila dengar cerita neraka ni, mereka menangis. Nabi pun bila sebut kisah-kisah neraka ni, Nabi mengalai mata, takut pada neraka. Kita sebab kita tak kenal neraka tu jadi kita boleh, orang panggil boleh bergurau, boleh berseluruh, boleh buat dak je. Neraka ni kena serius, kerana Nabi sebut, Allah Ta'ala sebut, ingatlah demi sesungguhnya kamu akan melihat neraka. La tarawunnal jahim, neraka yang bernama al-jahim, api yang menjulang-julang. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Jadi kemudian sesungguhnya kamu akan melihatnya dengan 'ainal yaqin. Boleh nampak neraka tu real. Allah akbar, real. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bagi orang yang duduk atas muka dunia dimurkai oleh Allah SWT dengan perangainya at-takatsur, berbangga-bangga dengan kemewahan harta benda, pangkat, kedudukan semua ni, tanpa menghiraukan negeri akhirat, tanpa beramal dengan amalan yang soleh, maka mereka pada ketika itu Allah Ta'ala sebut thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Pada negeri akhirat kamu akan lihat neraka al-jahim ini real depan mata kamu. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ayat yang ke-8 yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala peringatkan kita, thumma la tus'alunna yawma idzin. Kemudian selain daripada itu, sesungguhnya kamu akan ditanya pada hari itu. Bila akhirat Allah akan tanya balik kita tentang apa dia? Anin na'im, tentang segala nikmat yang kamu telah menerimanya. Allah tanya balik kita. Nikmat-nikmat Allah bagi kepada kita, Allah akan tanya di akhirat nanti, mengguna nikmat aku membuat apa? Allah. Masya Allah, takut kita. Membuat apa nikmat aku bagi kepada kamu? Nikmat boleh sihatnya, nikmat ada ruang masanya, nikmat boleh duit, boleh harta, boleh kedudukan, boleh rumah, boleh apa, semua ni membuat apa? Allahu akbar. Tuan-tuan semua, mudah-mudahan kita sentiasa ingat ini adalah pinjaman daripada Allah Ta'ala. Nikmat-nikmat ni kita guna sebaik-baik nikmat Allah beri kepada kita. Peluang ini datangnya sekali, tidak dua kali. Peluang hidup atas muka dunia sekali, kita guna sebaik-baik dan kita mensyukuri nikmat Allah beri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur dengan nikmat aku bagi pada kamu, dengan nikmat Allah bagi, sebab tu hamba suka hamba lihat ada orang-orang ni dia tulis kereta dia comel, kereta dia kereta Alphard, kereta Wildfire, belakang tu dia tulis khot tu dah sekhot lah, comel. Dia tepek dengan apa ni, stiker, hadza min fadli rabbi. Dia tulis ini limpah nikmat kurniaan Tuhan aku bagi. Tu nah, oh comel, bagus sungguh, kereta besar, kereta mewah. Ada tulisan ni, kita pernah Allahu akbar. Dia ingat hak ni hak rezeki Allah bagi pada dia. Ada rumah-rumah diletak hadza min fadli rabbi. Ini nikmat kurnia Allah bagi kepada aku. Hamba pernah pergi rumah-rumah orang kaya. Dia buat dengan khok comel tulisan ada rumah. Di muka pintu dia buat. Ada Allah Muhammad. Oh comel, kata masya-Allah. Dia bila masuk dalam rumah tu tengok ayat-ayat Quran saja. Tak ada hak mengarut-mengarut. Dalam rumah ada surah. Ini rumah-rumah orang kaya. Kita tengok orang kaya yang ingat pada Allah SWT, itu rumah dia. Tak tengok lagi hak pitih dia dah bagi ni.
bagi kau ni, bagi kau ni, bagi kau ni, bagi kau ni. Hak kita tak nampak. Tetapi mereka ni kekal dengan mereka sedar mereka ni bukan nak jadi orang at-takatsur, tetapi mereka nak jadi orang yang bersyukur. La in syakartum, kalau kamu syukur, aku tambah lagi nikmat. La in syakartum la azidannakum, kalau kamu syukur aku tambah nikmat lagi. Nikmat lagi aku tambah lagi. Wala in kafartum, kalau kamu kufur dengan nikmat aku beri kepada kamu, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab aku terlalu pedih. Jadi tuan-tuan semua, insya-Allah kita duduk atas muka dunia ni, Allah Ta'ala peringatkan kita jangan jadi mereka yang duduk atas muka dunia yang mana kerjanya sehari semalam, tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan, tiap-tiap masa ni, tiap-tiap saat ni kerja dia adalah at-takatsur. InsyaAllah kita perhebatkan amalan kita, insyaAllah tuan-tuan semua. Dan kita pagi esok kita akan belajar surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah ni maknanya surah yang yang menceritakan tentang gegaran. Gegaran ni makna kiamat. InsyaAllah kita akan belajar esok surah Al-Qari'ah, ada 11 ayat insyaAllah. Jadi tuan-tuan semua, hamba sekolah dulu mengucap terima kasih semua yang hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini dikira oleh Allah Ta'ala sebagai amal yang soleh, dan kita niat ikhlas kerana Allah Ta'ala kehadiran kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi ganjaran dan kebaikan kepada kita dunia akhirat, insya-Allah. Setakat itu dulu, wallahu a'lamu bissawab. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.